Bab 2, teknik menggunakan gunting. Okey, kalau korang tengok saya pegang gunting tersebut ni, okey, nampak tak? Ni cara potongan rambut, okey. Maksudnya ibu jari saja yang bergerak. So macam mana cara nak pegang gunting seperti ini? So saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, yang pertama guys, buatkan tangan anda seperti inilah kalau pengguna tangan kanan Kalau pengguna tangan kiri pun sama juga. Okey. Yang pertama sekali apabila kita memegang gunting, pastikan jari manis dan juga ibu jari saja yang kita pegang. Okey, pertama sekali letakkan di bahagian yang ini jari manis kita gunting seperti ini. Okey, ni step yang pertama. Step yang kedua, tolakkan gunting kita ke dalam sedikit seperti ini. Okey, step yang seterusnya, step yang ketiga, masukkan ibu jari kita sedikit, jangan masuk semua, masuk ujung sahaja di bahagian fingering ni, okey, untuk ibu jari. Okey, kemudian kita pusingkan tangan kita, nampak tak? Macam ni cara kita pegang gunting. So kalau kita nampak daripada bentuk ni, daripada hadapan dia jadi beginilah. Okey, saya ulang. Yang pertama sekali, letakkan gunting seperti ini, kemudian tolak sedikit gunting itu ke dalam. Okey, kemudian kita alihkan ibu jari kita masuk bahagian ibu jari punya fingering ni. Okey, kemudian baru kita pusingkan ni bahagian sisi dan kita letakkan. Okey, untuk training ini pastikan letakkan jari dan kita buat petikan seperti ini bagi memahirkannya sehari 1000 kali. Nampak tak? Berhati-hati guys, benda ni tajam. Bab 2.2, teknik memegang clipper. Nak tahu tak? Nak tahu tak? Jom saya tunjuk macam mana nak pegang clipper, teknik macam ni. Pertama sekali, cara kita nak pegang clipper, pastikan semua jari kita berfungsi Okey. Yang pertama sekali, ibu jari mainkan peranan di bahagian tengah badan clipper ataupun body clipper. Okey. So, untuk bahagian belakang pula, biasakan jari telunjuk ini duduk di bahagian sisi blade. Okey. Kemudian jari hantu atau jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Nampak kedudukan? Okey, bahagian tepi ni bahagian sisi dia. Okey, cara kita blend, ni cara dia. Hanya menggunakan pergerakan pergelangan tangan sahaja. Pastikan ada jarak jangan terlampau rapat. Sebab bila terlampau rapat kita pegang clipper ni, bila kita buat pergerakan, tangan kita cepat lenguh dan cepat penat. Okey, teknik ini simple saja. Okey, saya ulang Yang pertama sekali, letakkan ibu jari, kemudian jari telunjuk kita di bahagian sisi blade, kemudian 3 jari lagi di bahagian belakang. Okey, kemudian kita tolak sedikit seperti ini. Pergerakan ini dimainkan ataupun pergerakan ini dilakukan oleh pergelangan tangan sahaja. Simple tak guys? Nampak tak? Nanti saya akan tunjukkan. Okey, yang pertama sekali, yang ini kenapa? Kerana ini kita selalu letakkan kita punya attachment ataupun tapak. So bagi mengelakkan tapak kita tertanggal ketika proses, ni langkah berjaga-jaga. Okey guys? Okey, sebelum kita buat proses macam ni, saya tunjuk cara blend menggunakan clipper. Kita buat sectioning dulu bahagian tepi sebab kita nak potong bahagian side saja. Clipper ni digunakan untuk pemotongan bahagian tepi ataupun bahagian sisi saja guys. Okey. Okey. Pertama sekali, pastikan kita betul-betul pegang clipper dengan teknik yang betul. Macam saya tunjukkan seperti sebelum ini. Okey. So, untuk cara blend, hanya pergelangan tangan saja yang bergerak. Okey, macam ni cara kita blend. Pertama sekali, kita letakkan clipper bahagian tepi dan kita tolak dia ke atas. Okey, jangan dia makan ke dalam. Pastikan dia tegak mengikut ni. Nampak tak clipper punya plate ni? Okey, tegak terus ke atas, perlahan-lahan. Nampak? Yang ini, latihan ini you all semua dekat rumah sana boleh buat sebanyak 1000 kali. Latihan ni memang penat, tetapi dia memahirkan pergerakan tangan kita untuk blend. Sebab apa? Kalau kita tak biasa, kita akan teragak-agak untuk blend. Tapi kalau kita dah biasa buat latihan ni, simple sahaja untuk kita buat proses pemotongan. So saya sarankan buat 1000 kali sehari di rumah latihan seperti ini. Okay guys? Okay, macam-macam orang ada macam-macam teknik untuk memegang sikat. Untuk teknik saya sangat simple, hanya menggunakan 3 jari ini saja. Okay, yang pertama tengok betul-betul saya akan letakkan ibu jari di bahagian bawah. Nampak tak? Lepas tu jari telunjuk ni saya akan letak dekat atas. Okey, kalau tengok dia selari. Okey, bahagian jari tengah ni saya letak kat belah dalam. Okey, kenapa saya pegang macam ni? Simple dan senang. Kerana apabila saya nak memusing sikat saya ni, cepat waktunya. Okey, so tengok betul, saya letakkan ibu jari saya, kemudian saya letakkan jari telunjuk, kemudian saya letak jari tengah saya. Okey, kemudian apabila kita buat up, twist, down, up, twist, down, up, twist, down.
Begitu juga kalau kita menggunakan sikat yang agak menipis ataupun agak kecil. Okey. So sikat yang kecil seperti ini pun sama juga teknik dia. Kita letakkan ibu jari bahagian bawah, jari telunjuk kita, kemudian jari tengah kita. Okey. Up, twist, down. Up, twist, down. Up, twist, down. So proses itu menjadi cepat dan simple. Guys, ini pandangan yang lebih menarik dan lebih baik untuk you all boleh tengok. Okey. So nampak tak? Up, twist, down. Up, twist, down. Up, twist, down. Simple saja. Kalau kita gunakan sikat yang lebih besar pun sama juga guys, tak kurang bezanya. So seperti ni, up, twist, down. Up, twist, down. Setiap jari ini memainkan peranan masing-masing. So yang ini nampak apabila kita up, bila kita twist ataupun buat pusingan, secara automatik ibu jari akan duduk di atas, jari telunjuk duduk di bahagian bawah. Lepas tu kita down. Lepas tu bila kita nak tarik balik, kita tarik menggunakan jari tengah. Up, twist, down. Tarik, up, twist, down. So saya harap korang kat luar sana mudah faham. Okey, pertama sekali macam mana kita nak masukkan attachment ataupun tapak ataupun clipper guard ke dalam blade clipper. Okey, pertama kita tengok ni dia ada ruangan khas untuk kita letak blade. Okey, simple saja, letakkan muncung sedikit. Okey, rapatkan di bahagian tapak ataupun attachment. Okey, kemudian kita tekan dia. Nampak dia ada bunyi. Okey, maksudnya dia dah ketat dah. Okey, pastikan dia betul-betul ketat lah, masuk dalam dia punya tempat yang sepatutnya. Nampak kalau kita tolak, open dan juga close, dia okey. So simple je. Kebiasaannya sebelum proses memotong rambut di bahagian sisi, kita akan buat sectioning ataupun buat pembahagian rambut. Okey, asas membuat pembahagian rambut sangat simple saja. Okey, yang pertama sekali adalah kita kena pastikan garisan diambil daripada bucu. Okey, ni kita panggil face frame ataupun frame muka, dia ada bucu dia, nampak tak? Kiri dan kanan. Ditarik bahagian rambut tersebut sampai ke belakang pusar rambut, kemudian bersambung dengan bucu yang seterusnya ataupun bersebelahan dengannya. Okey, so saya akan tunjukkan perlahan-lahan. Okey guys. So peralatan yang digunakan untuk buat sectioning simple saja. Kita perlukan sikat dan juga kita perlukan water spray. Okey, pertama sekali kita spray bahagian rambut pelanggan. Okey, kita dah spray bahagian rambut, kita buat sikatan, memudahkan kita untuk cari sectioning. Okey, untuk bahagian sectioning ni dia pelbagai teknik kita boleh gunakan. Okey, antaranya teknik ini adalah, nampak tak bucu ni, kita terus letakkan kita punya sikat di bahagian bucu tersebut dan kita tolak di bahagian atas. Nampak tak? So kita buat pembahagian tu, letak macam ni dan kita tolak bahagian atas. Okey, nampak tak? Tu section lah, maksud pembahagian rambut yang kita buat. Ataupun kita boleh gunakan bahagian yang tepi ni, nampak tak? So kita tolak macam ni sampai ke belakang, lepas tu kita buat pembahagian. Okey, so yang bahagian atas, bahagian tepi, bahagian tepi. So simple saja. So nanti saya akan tunjukkan dalam video yang lebih detail, di mana kita ada satu video khas untuk membuat sectioning ni. Okey, so dah buat macam ini, barulah kita letak section clip. Bila kita dah dapat pembahagian yang kita nak, yang betul-betul kita nak, okey, nampak, ataupun kita cari, okey, kita dah jumpa, kita clip sahaja. Okey, simple. So kita dapatlah bahagian yang kita nak potong. Okey guys, yang pertama sekali selepas kita dah buat sectioning, kita kena faham bahagian yang kita nak potong. So kita akan potong bahagian yang ni, kita panggil the track. So ni track yang kita nak. Okey, yang pertama sekali macam biasa, ambil tapak dua, kemudian masukkan ke dalam mata clipper atau blade clipper. Okey, lepas tu kita tolak dia ke bawah ataupun open jadi 2.5 supaya kalau ada kesalahan mudah kita nak repair. Kerana apa? Tapak 2.5 ni kita boleh cover dengan tapak 2 lah jika ada kesalahan. Okey, so yang pertama sekali, start daripada bawah, kita tolak ke atas, kita blend ke atas. Okey, kita tolak ke atas. Okey, antara teknik yang memudahkan kita dapat track yang baik adalah dengan cara kita menggunakan sikat. Sikat sebagai support bahagian atas pemotongan kita lah kalau kita buat track. Okay, yang pertama sekali, sikat tu mesti datang daripada arah atas, kemudian sorong. Okey, dia akan bertemu dengan mata clipper di bahagian sini, di mana ia akan buat satu track yang cantik dan sesuai. Okey, ikut belakang sehingga track di kawasan belakang. Kemudian bila kita dapat track tu, kita blend lagi dan kita hilangkan dia punya garisan-garisan ataupun dia punya lebihan-lebihan rambut di bahagian atas. Okay guys, untuk track di bahagian belakang pula, dia mestilah dalam keadaan seperti ini. Okay, dia bentuk U sedikit turun lah, sebab kalau bentuk
tengok kepala sebenar bahagian belakang ni dia ada bonggol sedikit, so kita tak nak nampak bonggol tu, ataupun potong tinggi sangat kita boleh turun sedikit ke bawah. Tapi kaedahnya sama juga, okey. So kita boleh blend dan juga kita boleh support menggunakan sikat. Okey, yang ni saya akan tunjukkan pada video yang lebih detail lagi berkenaan dengan teknik ni lah, yang kita panggil dia sebagai teknik clipper dan comb. Okey, bagi mendapatkan satu garisan kita panggil track supaya memudahkan kita membentuk rambut.